Oke, salam dan salam sejahtera. Berita panas terkini ya. Parti Perikatan Nasional semakin hari semakin bergolak. Hari ini ya saya lihat kenyataan dikeluarkan oleh Setiausaha Agung saya iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution ya, yang juga selaku Menteri Dalam Negeri ya, mengeluarkan kenyataan di media ya, menyatakan bahawa akan ada lagi ya pimpinan ya berprofil tinggi PN sertai Parti Keadilan Rakyat. Saya juga melihat kenyataan dikeluarkan berkenaan dengan isu ini, yang mana Datuk Seri Saifuddin Nasution mengesahkan masih ada lagi ya, dan ramai lagi di kalangan mereka yang mendatangi serta menghubungi ya, Datuk Seri Saifuddin Nasution dan juga Datuk Seri Ibrahim selaku Presiden serta Perdana Menteri dengan ya menzahirkan hasrat untuk menyertai Parti Keadilan Rakyat. So dalam isu ini ada pro dan kontra. Saya percaya di peringkat cabang ramai yang tidak selesa ya, dengan perkara ini. Tetapi daripada sisi politiknya, ramai rakyat luar sana bertepuk tangan kerana ramai ahli bersatu, ramai pemimpin bersatu meninggalkan Parti Bersatu yang kita lihat sebagai parti pengkhianat. Kita tahu Parti Bersatu ini ditubuhkan apabila mereka nak bersama memenangi pilihan raya pada PRU ke-14 bersama dengan Pakatan Harapan. Dan akhirnya apabila mereka berjaya dan kita berjaya menubuhkan kerajaan pada PRU ke-14, mereka khianati. Kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin berhasrat nak jadi Perdana Menteri. Dan akhirnya hasrat Muhyiddin tercapai, tetapi Muhyiddin menggunakan pengkhianat-pengkhianat yang meninggalkan Parti Keadilan Rakyat untuk mencukupkan jumlahnya dan memimpin, akhirnya jatuh lagi dan diganti oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Dalam isu ini menjadi kebimbangan ya, kepada akar umbi di bawah, kerana kita takut perkara ini akan berulang lagi, pengkhianatan. Jika kita mengambil ya, pimpinan-pimpinan mereka ataupun otai-otai mereka ataupun mereka yang berprofil tinggi daripada Perikatan Nasional, mungkin suatu hari nanti akan berlaku lagi satu pengkhianatan seperti mana yang Azmin Ali buat. Dan akhirnya kita juga akan mungkin mengambil pula Azmin Ali untuk masuk semula. Ini adalah satu kebimbangan ya, yang dirasai oleh mereka-mereka yang ada di bawah, terutamanya macam saya di peringkat cabang. Tetapi saya percaya kebimbangan itu untuk wilayah Sabah dan Sarawak tidak ada, kerana kita tidak adalah Parti Bersatu yang bertapak di wilayah Sabah dan Sarawak. Kebimbangan ini adalah kawan-kawan saya yang berada di cabang di Semenanjung. So ini adalah satu cabaran jugalah. Tetapi untuk mereka nak menyertai parti, jika memang diluluskan di peringkat Majlis Pimpinan Pusat ya, MPP, kita tidak boleh buat apa. Tetapi saya harap ya, mereka-mereka yang berprofil tinggi, yang berjawatan tinggi daripada Perikatan Nasional, jika menyokong ataupun menjadi keahlian parti kita, mereka ini harus daripada bawah. Kita tidak boleh bagi ruang kepada mereka, dan akhirnya anggota parti kita sendiri seperti otai-otai, seperti mereka yang lama berjuang, disisihkan. Jadi kita utamakan orang-orang kita yang setia dengan parti itu lebih baik. Ini menurut saya lah. So dalam isu ini juga saya melihat Parti Perikatan Nasional, jika perkara ini betul berlaku, ini adalah satu tamparan yang sangat hebat ya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku ya pengurusi Perikatan Nasional itu sendiri, dan juga kepada Presiden Parti PAS itu sendiri juga, kerana mereka adalah satu komponen yang berada dalam Perikatan Nasional. Kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Abdul Hadi Awang suatu masa dulu, yang menyatakan mereka dah cukup jumlah. Hari ini bukan saja tak cukup jumlah, tetapi satu demi satu ahli parlimen bersatu meninggalkan parti mereka, dan adunnya juga, serta kita tahu ahli-ahli partinya sudah mula berpaling tadah dan sudah mula melihat bahawa tidak ada hala tuju Parti Bersatu ini. Apa yang Tan Sri Abdul Hadi Awang ulas berkenaan dengan mereka cukup jumlah, sampai hari ini kita tidak dapat buktikan, jelas menunjukkan bahawa sebagai seorang Presiden Parti PAS yang kononnya Parti Islam se-Malaysia sudah menampakkan pembohongannya. Jadi macam mana pemimpin PAS boleh pilih seorang yang bernama Hadi Awang ini untuk menjadi presiden mereka, kalau di peringkat macam itu dia berbohong kepada semua rakyat dan tidak ada pun bukti. Yang buktinya hari ini
mereka semakin hari semakin berpecah belah. Kita tengok Parti Bersatu yang ada hari ini. Mereka terpaksa memindah perlembagaan parti mereka kerana kelompangan yang ada dalam perlembagaan mereka itu, demi mereka takut ada lagi nanti seorang demi seorang akan menyokong Perdana Menteri. Inilah parti yang konon-kononnya PN base, stabil dan sebagainya, tetapi mereka tidak boleh duduk dalam keadaan menjadi pembangkang dan akhirnya mereka tak tahan, keluar dan akhirnya menyokong kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita lihat pembangkang yang ada ni tak ada kualiti, low quality lah. Jadi lebih baik rakyat luar sana lihat bahawa apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin lakukan sebagai pengurusi Perikatan Nasional telah gagal. Kalau saya Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya letak je jawatan. Kerana apa? Kerana kamu dah tak layak dah memimpin. Jadi nampak sekarang ini bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi PM tepi selamanya. Dalam isu ini, saya percaya PAS akan meninggalkan Parti Bersatu dan akhirnya PAS akan bersendirian sekali lagi, dan PAS akan mula-mulalah mencucuk jarum kepada pemimpin-pemimpin UMNO agar mereka berharap UMNO akan keluar daripada kerajaan yang ada hari ini dan bersama dengan mereka. Ini strategi PAS hari ini. PAS ini pada saya yang selalu saya ulang-ulang adalah parti soy. Kenapa saya kata parti soy? Dulu dia bersama dengan Pakatan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk dalam penjara. Sekarang PAS bersama dengan UMNO pula waktu itu, iaitu melalui Muafakat Nasional. Datuk Seri Najib masuk pula penjara. Sekarang mereka bersama dengan Muhyiddin melalui Perikatan Nasional. Muhyiddin pula didakwa sekarang ni. Tak lama lagi duduk dalam juga. Jadi parti PAS ini dia juga antara parti yang pada saya seperti parasit. Dia akan ambil keistimewaan daripada parti kita apa semua, dan akhirnya dia akan kata parti itu tak bagus, orang ini tak bagus, yang bagus hanya mereka. Inilah caranya PAS. Padan muka Parti Bersatu. Parti Bersatu ni tanpa Pakatan Harapan, Parti Bersatu ni tak ada hari ini. Orang yang ada dalam Parti Bersatu ni pada saya rata-ratanya adalah pengkhianat. Mereka yang tak khianat parti pula sedang berdepan dengan masalah. Contohnya yang kita tengok Wan Saiful, masalah mahkamah sebagai kluster mahkamah. Jadi semua mereka yang ada dalam parti ini tidak ada integriti. Parti Bersatu ditubuhkan hanya untuk mencari undi daripada kalangan orang Melayu, tetapi mereka gunakan parti ini untuk menjarah, untuk mencari keuntungan. Kalau kita lihat dalam akaun Parti Bersatu, baki selepas mereka melakukan pilihan raya umum ke-15, masih lagi ada 400 lebih juta. Bukan RM40, bukan 400. Jadi kalau macam itulah baki yang ada, bermaksud sebelum ini apabila mereka lakukan pilihan raya itu mungkin mereka gunakan 600 juta, mungkin mesti ada 1 bilion mungkin duit mereka. Ini yang kita sempat tangkap dan tahan akaun mereka ni adalah melibatkan satu jumlah yang besar. Jadi parti mereka hari ini, pemimpin mereka hari ini, ahli mereka hari ini nak meninggalkan parti itu. Jelas orang yang berjuang bersama parti ini tidak konsisten. Orang-orang yang tidak betul semua. So pada saya parti saya harap janganlah terima sangat. Banyak lagi orang di luar sana. Kita boleh buat anggota baru, kita boleh mengambil tokoh-tokoh yang lagi hebat, jangan daripada Bersatu ini, ataupun kita buat tokoh-tokoh yang hebat agar parti kita tidak tergelincir daripada landasan perjuangan. Kerana orang-orang ini landasan perjuangannya dah lari. Mereka yang berjuang bersama Parti Bersatu ni rata-ratanya mereka yang rakus. So jangan kita menjebakkan Parti Keadilan ini demi pembohongan-pembohongan mereka ini menyusup dalam parti kita. Akhirnya parti kita rosak. Saya takut last-last Azmin Ali masuk balik lagi. Kan jadi satu kerja lagi. So itu ulasan saya dari apa yang saya lihat. Sekian, terima kasih.